TV KPM. Apa benda ni? Nampak macam bola je. Ish. Menyala pula. Apa benda ni? Apa benda ni? Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman. Pada hari ini, kita dalam mata pelajaran yang cukup menarik iaitu mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1. Banyak aktiviti yang kita nak buat pada hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan guru kita terlebih dahulu. Baiklah, pada hari ini kita bersama dengan guru kita iaitu guru bahasa isyarat iaitu Koh Kian Ngi, dan juga guru yang akan mengajar kita pada hari ini adalah Cikgu Muhammad Nizam Hashim. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Bila murid-murid tengok je muka Cikgu ada bersama dengan kita, pasti banyak aktiviti yang akan Cikgu kongsikan bersama dengan kita pada hari ini, Cikgu, betul? Ya, insyaAllah. Tapi sebenarnya tadi Cikgu, berkaitan dengan gimmick kita yang kita buat tadi, apa kaitannya dengan topik kita pada hari ini, Cikgu? Okey. Gimmick pada hari ini yang Aiman tengok tadi rasmi, sebenarnya itu adalah satu model. Satu model, maknanya kalau kita nak buat gimmick perasmian di pentas luar ke, inilah model yang kita buat. Simple, tapi sebenarnya rumit. Dan dia berkaitan dengan topik yang kita nak belajar hari ini, iaitu kita nak belajar membina mock-up atau model berdasarkan project brief. Jadi hari ini kita akan belajar macam mana nak membuat model-model yang nampak ringkas tapi sukar, tapi kita cuba permudahkan dengan bahan-bahan yang mudah didapati di luar dan dengan harga yang rendah. Maknanya murid-murid kita pun boleh buat dekat rumah sana. Ya, boleh buat kat rumah. Okey, boleh kita mulakan, Cikgu? Okey. Untuk tajuk RBT hari ini, Reka Bentuk dan Teknologi, kita pergi kepada pelajar tingkatan 1, iaitu topik proses reka bentuk, iaitu kita pergi pada 3.1.6, iaitu membina mock-up atau model berdasarkan project brief, dan 3.17 kita akan nilai, macam mana kita nak nilai hasil mock-up tadi dan juga ataupun model, dan pelajar boleh nanti di akhir pelajaran nanti pelajar boleh membina mock-up ataupun model dan juga menghasilkan mock-up dan model berdasarkan lakaran dan juga nilai tambah. Itu kita akan nilai daripada akhir nanti pembelajaran kita pada hari ini. Okey, Cikgu. Tadi Cikgu sebut mock-up, Cikgu. Mungkin ada murid-murid kita tak tahu mock-up tu apa, Cikgu. Silakan. Mock-up ni kalau ikut istilah dia, model olok-olok. Olok-olok macam kita masa kecil-kecil dulu lah, olok-olok je main kan. Kita buat satu model kecil. Kalau kereta tu kereta mainan kecil je. Jadi sebelum kita hasilkan model yang sebenar, kita buat cuba dulu, sebab kita nak tengok sesuai ke tidak. Itu dia mock-up. Dan model, kita ada model, iaitu model kita terbagi kepada dua. Model terbagi kepada dua, iaitu model separa fungsi dan juga model fungsi penuh. Separa fungsi makna kita nak tengok selepas kita buat mock-up, kita nak pindah kepada model. Model tu kita nak tengok fungsi dia, berfungsi ke tidak. Kadang-kadang mock-up pun boleh fungsi juga, tapi depend pada bergantung kepada kita punya produk yang kita nak buat nanti. Itu dia model dan juga mock-up. Okey, baik Cikgu, seterusnya. Okey, sebelum kita buat sesuatu mock-up ataupun model, kita perlu tahu dulu produk yang kita nak buat tu nanti. Jadi kita ada dua
prinsip yang digunakan dalam kita membina model ataupun mock-up, iaitu bentuk ikut fungsi. Apa dia bentuk ikut fungsi? Apa tu cikgu? Apa dia? Aiman tahu tak bentuk ikut fungsi? Maknanya kita buat satu bentuk tu sesuai dengan fungsi dia ke? Ya, Macam mana, betul. cikgu? Kita buat tetapi tak ada nampak cantik, canggih ke, tak ada. Dia ikut je macam kursi, boleh duduk, asal boleh duduk je. Itu maknanya bentuk ikut fungsi. Dan yang prinsip yang kedua yang kita buat, kita ada fungsi ikut bentuk. Tadi bentuk ikut fungsi. Ini sekarang fungsi ikut bentuk. Fungsi ikut bentuk ni, kita masih lagi buat produk ikut fungsi dia. Dan kita buat dengan elemen-elemen yang ergonomik. Kalau kita tengok pada kerusi tu, dia nampak kedudukan kita selesa. Ergonomik. Kita duduk pun tenang je rasanya. Jadi maknanya ergonomik, estetik. Ada setengah negara tu dia nak gambarkan sesuatu negara, dia letakkan estetika dia. Estetik satu negara. Contoh kalau Malaysia. Malaysia, dia lambang dia apa? Wow. Itu maksudnya dia ada estetik. Itu maknanya fungsi ikut bentuk. Itu dia prinsip bila kita membuat reka bentuk ni. Beza cikgu Memang beza. Okey. Baik cikgu. Seterusnya mungkin sebelum kita nak mulakan cikgu apa lagi yang boleh kita tahu tentang alat-alat dan sebagainya? Okey. Sekarang ni kita nak ikut alat yang nak kita gunakan dalam membuat mock-up ataupun model. Saya ada senaraikan bahan dan juga alat-alat yang tersedia. Kalau tengok atas meja tu, kita nampak kita ada gam. Kita ada gam. Kemudian kita ada pembaris keluli. Kita ada pembaris keluli. Yang ni cikgu? Pembaris keluli. Kemudian kita ada pisau. Cuma di sini nak ingatkanlah, bila kita guna pisau ni, maklumlah kalau pelajar-pelajar di rumah nak guna, minta diawasi oleh ibu bapa lah. Nanti terpotong jari nanti, susah Jadi kita perlu ada keselamatan sikit di situ. Kemudian kita ada gunting. Kita ada gunting untuk senang kita nak potong. Sebab kita nak buat mock-up ni, kita nak potong kertas yang ada ataupun alat kita gunakan. Dan bahan seterusnya yang kita ada glue panas. Glue panas ni untuk melekatkan. Melekatkan menggunakan kuasa elektrik lah. Kuasa elektrik. Jadi ini pun pelajar kena hati-hati juga bila guna glue panas ini. Dan kita ada satu lagi perekat, pita perekat. Ini selalu kalau orang kata zip on pada kasut. Ini pita perekat. Itu ada satu kaedah kita nak membuat mock-up supaya benda tu tidak kekal. Tak kekal dia punya ni. Dan kita ada kertas. Kita ada bahan kertas kita nak gunakan. Ini saya dah bawa macam-macam warna kertas hari ni. Bawa kertas A4. Kalau pelajar kata susah nak dapat lah bahan-bahan dia di mana, tapi kita guna kertas A4 saja. Untuk kita membuat mock-up. Dan di akhir bahan-bahan nanti ni cikgu ini bahan-bahan yang kita akan gunakan. Saya tak gunakan bahan-bahan yang kata yang susah didapati. Kalau kita selalu membuat sesuatu produk, kita kena ingat produk yang kita buat mestilah dengan bahan-bahan yang boleh didapati secara senang. Mudah dan tempat kita lah. Tak perlu nanti nak beli skru order dekat Amerika kan. Jadi masalah. Jauh nak order, sebatang skru je kita nak pakai. Jadi itu masalah. Bila kita buat sesuatu produk, nak mereka satu produk, kita perlu ingat produk tu ada di sini. Senang dapat. Sementara murid-murid kita nak bersiap sedia untuk menyiapkan bahan-bahan di atas meja. Jadi apa kata kita berehat sekejap cikgu. Kita bagi masa kepada murid-murid kita nak siapkan bahan ni, sebab lepas ni banyak aktiviti yang akan cikgu buat bersama dengan kita semua. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 1. Tadi cikgu dah tunjuk dah apakah bahan-bahan yang perlu kita ada sebelum kita nak buat sesebuah reka bentuk. Tapi cikgu, bahan-bahan kita dah ada. Tapi kita nak buat reka bentuk apa ya?
Mungkin cikgu boleh sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Aiman sekarang bila kita nak membuat sesuatu reka bentuk, kita produk, jadi kita kena faham dulu konsep. Konsep. Sebab apa bila kita nak membina, kalau kita sekadar melakar saja, kita hanya nampak produk tu dalam bentuk 2 dimension. 2D. Jadi sekarang kita nak tunjukkan macam mana objek asas 3 dimension. Macam mana terjadinya, macam mana terbentuknya objek asas 3 dimension. Hari ni saya ada bawa beberapa barang, beberapa bahan untuk 3 dimension. Sebagai contoh, kita ada model asas 3 dimension cube. Cube yang kita pusing-pusing buat pusing tu, macam mana sebenarnya bila kita nak bina dia. Nak bina, tapi cube tu memang dah complicated ni dah detail lah tapi kita buat asas asas. Baik, model yang ada atas meja kita ni, kalau Aiman tengok ini adalah cube. Macam mana cube ni boleh terbina? Macam mana terbina? Dia boleh jadi 3 dimensi ni. Jadi saya akan tunjukkan satu kaedah macam mana kita boleh jadikan dia sebagai cube. Iaitu kita boleh tanggalkan dia. Kita bukakan dia. Jadi inilah cube. Hanya asalnya sekeping je. Asalnya sekeping saja. Kalau kita tengok 2 dimensi, dia sekeping saja. Tu dia. Mana kita panggil ini adalah hamparan. Kita hamparkan dia. Kita hamparkan dia. Jadi bila hamparkan dia, nampak sekeping. Kertas sekeping saja. Ini kita panggil apa ni cikgu? 2D ke apa cikgu? Ini kalau kita lakar di atas kertas, kita panggil 2D. Jadi bila kita cantumkan dia, saya cantumkan dia, saya gunakan perekat dia. Okey. Ini perekat yang saya guna yang kita tunjuk tadi. Saya guna perekat. Jadi pelajar-pelajar boleh buat dekat rumah sendiri Jadi kita lekatkan dia, kita cantumkan dia, maka dia jadi 3 dimensi. Jadi projek asas 3 dimensi. Okey. Kita ada lagi beberapa projek lain. Kalau Aiman boleh pilih satu yang mana yang saya tengok cikgu, piramid ni macam menarik lah cikgu. Piramid. Okey. Baiklah. Saya cuba buka boleh cikgu? Okey, cuba buka tengok macam mana piramid ni dihamparkan, dia jadi macam mana rupa dia. Maknanya menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah saja. Ya, bahan yang ada di rumah. Okey, baiklah cikgu. Saya dah hamparkan. Dah hamparkan. Nampak macam excited bentuk dia kan? Macam bentuk bintang. Macam bintang. Tapi bila kita combinekan, gabungkan dia, maka dia akan jadi satu piramid. Okey, boleh saya cuba untuk gabungkan boleh, cikgu? Boleh. Maknanya paling penting sekali dalam nak membuat satu-satu binaan ni cikgu, dia kena bermula dengan hamparan. Yes, kita betul, hamparkan dia. Okey. Dah jadi semula. Dah jadi dah piramid balik semula jadi di sinilah asas objek 3 dimensi yang boleh kita bina walaupun daripada kertas keping saja, maka kita cantumkan dia akan jadi objek 3D. 3D, D itu dimensi. Dan kita kalau tengok, kalau ada lagi satu lagi objek di situ. Ini 3 segi segitiga segitiga prisma sebab dia kita dah kembangkan dia jadi kita boleh buka tengok macam mana rupa 2 dimension ataupun hamparan dia. Okey. Dia dah jadi macam, kalau tengok tu ada bentuk-bentuk sikit ni sebab tu kalau kita tengok cerita Transformer tu kan dia berubah-ubah tu jadi satu bentuk. Dia jadi dimension tu lah daripada hamparan situ. Ini asas yang kita perlu tahu jika pelajar nak membuat satu produk, supaya produk kita yang kita cantumkan, kita buat produk nanti dia mudah mudah kita gunakan. Ini asalnya daripada mungkin sekeping kertas boleh jadi satu sebentuk objek yang baik seperti meja dan sebagainya cikgu kan. Boleh kita cantumkan dia. Kita akan cantumkan dengan tanpa kita lekat ke semua. Kita hanya boleh lipat-lipat cantum, dia jadi satu bentuk. Kalau kita tengok kat sini cikgu, apakah bahan-bahan yang cikgu gunakan? Okey, bahan yang saya gunakan di sini, kita menggunakan kertas cardboard, kertas keras. Kertas keras. Kalau pelajar dekat rumah pun boleh guna kertas kotak pun boleh. Kotak boleh? Kertas kotak pun boleh. Kemudian kita gunakan pelekat di sini. Pita pelekat sini. Jadi kita gamkan dia, kita potong, kita cantumkan dia. Dan di sini saya gunakan
pita perekat yang kita ada ni tadi. Kita guna pita ni supaya kita boleh buka pasang. Okey. Selalunya pelajar-pelajar yang belajar matematik pun belajar juga benda ni. Oh. Ada belajar juga, sama konsep yang sama. Tapi kita di sini gunakan sebagai mock-up. Sebab kita nak buat produk lepas pada ni. Lepas ni kita akan tunjukkan produk apa yang kita nak buat. Saya rasa Aiman mesti excited. Mesti juga. rasa macam tak sabar. Tak sabar juga. Tak sabar kita nak buat produk apa hari ni. Tapi ini asas saja cikgu Ini asas dia. Asas je. Asas ni perlu pelajar perlu tahu. Perlu tahu cikgu. asas dia, dan mungkin cikgu-cikgu pun boleh dapatkan teknik-teknik dia dengan cara yang saya akan terang sekejap lagi lah. Okey, baik cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh cerita sikit apakah produk ataupun projek yang akan kita buat sebentar lagi. Okey. Ini hari ni kita akan buat satu produk. Lakaran produk yang saya bina. Saya lakar dalam imajinasi kita bayang aja. Kita bayang nak buat. Saya namakan dia sebagai papan iklan 3D bergerak. Oh, papan iklan 3D bergerak. Ya, papan iklan 3D bergerak. Maksud dia apa cikgu? Kita nak buat iklan. Okey. Kita nak pasarkan kita punya produk. Tapi kita ada banyak benda nak tunjuk. Okey. Banyak benda nak tunjuk. Jadi kalau dalam TV, kita nak tunjuk banyak, memang boleh buat rakaman apa semua. Tapi kita tak mampulah nak pergi kepada TV. Ya. Jadi kita buat papan iklan sendiri. Ah. Papan iklan sendiri, kita boleh tunjuk. Produk yang kita nak tunjuk tu ada beberapa jenis gambar yang kita nak gambarkan. Biasa kalau kita tengok dekat signboard tu ada sekeping gambar je. Sekeping gambar saja. Tapi yang ni ada 3 keping gambar. 3 keping gambar. 3 keping gambar. Menarik cikgu. Jadi mana hari ni kita nak buat. Kita buat mock-up dia dulu. Sebelum kita pergi kepada produk dia, kita kena faham dulu mock-up. Sebab mock-up ni diguna dia untuk kita nak tengok sesuai ke tidak. Saiz dia, tinggi dia, lebar dia sesuai ke tidak. Jadi kita akan buat mock-up daripada lakaran produk nanti. Kita cubalah buat. Secepat Aiman nanti kena bantu saya. Boleh cikgu. Kena bantu saya untuk buat mock-up untuk papan iklan 3 dimensi. Jadi sebelum kita mulakan mesti kita kena ada lakaran, betul cikgu? Ya, lakaran kita dah ada. Lakaran kita dah ada yang papar tu, lakaran. Sekarang bila kita tengok lakaran saja orang tak faham. Tak boleh nak apa lakaran ni. Tengok pun macam mana ni. Kalau tengok dia ada macam-macam tulis dekat situ. Ada pemegang, ada gear, ada motor, apa semua. Jadi kita perlu ada satu lakaran ceraian sebab kita boleh buat satu persatu. Dia punya lakaran tu kita buat satu persatu dengan menggunakan lakaran ceraian. Oh, lakaran ceraian. Lakaran ceraian. Mana kita ceraikan dulu. Kita ceraikan dulu satu persatu dan kita akan bina satu persatu produk tu nanti. Aiman akan bantu saya ini, kita akan buat sampai jadi. Tak jadi nanti kita jadikan juga. Jadikan juga. Okay. Dan kemudian lakaran ceraian ni kita akan buat mock-up dia. Kalau mock-up dia kita tengok macam tak berapa sesuai, so kita kena ubah sesuai. Dan kita kena tahu apakah yang perlu ada dalam lakaran ceraian. Kalau kita tengok dekat senarai yang saya tulis dekat situ, perkara untuk kita bina dalam lakaran ceraian tu sampai A sampai I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tu bila banyak, dah diceraikan? Ya, ceraikan. Okay. Jadi ada banyak, ada lebih daripada 5 dia punya tu yang kita perlu buat. Dan kita tengok senarai dia. Bingkai atas, bingkai bawah, bingkai kanan, blok segitiga. Lepas tu ada pula berapa item dia kena buat. Jadi kita dah tahu benda apa yang kita nak buat. Ya. Kita kena tahu apa yang kita perlu buat dan juga kita perlu bina nanti. Jadi hari ni kita akan cuba baik mungkin, walaupun mungkin tak dapat siapkan keseluruhan, tapi kita akan cuba untuk bina yang asas yang besar sekali. Yang besar supaya dia dapat bentuk dia nanti. Dan kita boleh uji. Nanti di akhir segmen nanti kita akan uji mock-up kita dan juga model. Kalau kita boleh siapkan model, nanti kita akan tunjukkan untuk
segmen untuk lakaran cerai ni. Okey, maknanya cikgu sebelum kita nak siapkan papan iklan kita ni cikgu, kita kena ceraikan satu persatu dan kita buat satu-satu terlebih dahulu baru kita gabungkan. Okey, baik. Pada murid-murid sekalian, anda mesti nak join kelas kita pada hari ini dalam nak buat papan iklan 3D. Tapi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama dengan cikgu untuk sama-sama kita buat aktiviti selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM, dan murid-murid kita di rumah sana mesti dah bersedia dengan kertas, gunting, gam dan sebagainya untuk kita mulakan projek kita pada hari ini, cikgu. Boleh kita mulakan? Okey. Silakan cikgu. Baik. Jadi sebelum kita mulakan, kita balik semula kepada lakaran kita tadi ya. Okey. Lakaran kita tadi, dan lakaran tu saya dah jelaskan apa bahagian yang kita nak buat. Apa bahagian kita nak buat. Okey, ini kita merujuk kepada lakaran ceraian. Ataupun di setengah pakai tu telerai. Telerai. Jadi sekarang ni kita nak buat yang besar dululah. Yang besar dulu. Memang kita nak buat yang besar dulu projek kita, sebab apa? Main kita iaitu segitiga. Segitiga. Main kita ataupun keutamaan kita segitiga, sebab di situlah kita nak letak Iklan. iklan tu. Kalau tak ada segitiga tu tak ada makna je yang lain kan. Betul. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada kita nak buat mock-up segitiga ni, jadi kita nak tengok dulu dia punya apa dipanggil hamparan dia. Hamparan. Kalau tengok dekat skrin situ, ada skrin tu ada dua hamparan yang saya dah bina di situ, iaitu blok segitiga, prisma dan juga bingkai. Hari ni kita nak ajar Aiman buat keras tangan sikit lah. Bukan keras tangan keras tangan keras sikit. Tangan sikit. Sebab kita dah lama dah tak buat kerja. Jadi keraslah sikit tangan kita. Okay. Jadi di sini saya dah sediakan. Ini adalah lakaran hamparan. Okey. Hamparan kita dah siap dengan garisan yang disediakan di sini. Dah siap potong sebab tadi saya kata keselamatan baik cikgu. Keselamatan, jadi kita jagalah sebab kalau pelajar di rumah dia boleh minta teman daripada ibu bapa. Ya. Ibu bapa di sekolah pastikan ada guru. Jangan sendiri-sendiri nanti luka susah. Jadi kita akan buat kita akan lipat kita akan lipat hamparan kita ni tadi, nak jadikan dia sebagai blok segitiga. Blok segitiga. Okey, saya bagi pada Aiman satu. Okey, terima kasih cikgu. Saya akan buat satu. Saya akan buat satu. Jadi di sini saya akan tunjukkan teknik dia. Macam mana cara kita nak lipat supaya dia nampak kemas cantik. Kemas dan cantik. Sebab bila kita nak membuat sesuatu produk ni, dia nak nampak lebih, kita nampak bendanya murah. Kertas keping je. Kertas A4 saja. Tapi bila kita buat nampak kemas cantik, orang kata, ini macam bahan mahal ni. Oh, ini real ni. Ini dia. Okey. Jadi bila kita nak lipatkan kertas ni, kita perlu gunakan pembaris besi. Ataupun boleh juga gunakan kayu blok kayu blok supaya kita boleh lipat dengan mudah. Saya nak tunjuk, tak nampak mungkin atas meja. Cuma apa yang saya nak gambarkan sini mana kita ada garisan yang kita dah buat. Okey, garisan ni kita dah buat. Garisan kita dah buat sini. Sekarang kita nak lipat ikut garisan. Okey. Jadi saya tunjukkan teknik dia. Supaya dia nampak lebih cantik kemas. Jadi kita akan letakkan pembaris atas garisan itu. Sebelum tu Aiman tolonglah kena pakai teropong. Okey cikgu. Saya tak nampak garisan nanti Okey. Jadi kita akan lipatkan kertas ini. Kita naikkan kertas ni supaya dia ikut garisan ni. Tu teknik dia cikgu. Ini teknik dia. Jadi dia akan ikut garisan yang kita buat. Jadi kita boleh lipatkan terus. Dan kalau Aiman perasan dia dah jadi tulang.
keras. Betul cikgu? Dia jadi keras. Kalau kertas biasa tu kita lembik. Tapi bila kita dah buat tertulang ini, tertulang ini dia jadi keras. Okey. Jadi kita akan lipat lagi. Kita akan lipat lagi bahagian yang lain. Tak pembaris. Betul tak je? Tekan je cikgu. Tekan. Jangan lipat terus Jangan lipat terus. Sebab apa? Kalau lipat terus, kita tahu pembaris ni dia ada ketebalan dia. Dia akan ganggu. Kita akan betulkan. Okey. Kemudian kita akan lipat lagi supaya dia dapat bentuk 3 segi yang kita nak. Ikut je garisan tu. Ikut je garisan yang kita buat tu. Okey, baik. Okey. Ini lepas pada ni saya boleh suruh Aiman cuba. Boleh? Boleh cuba. Okey. Saya bagi pembaris. Dan Okay, kita dah dapat dah 3 segi. Oh, okey cikgu. 3 segi nampak kemas sebab dia ada tulang dia. Bila kita pegang, dia tidaklah keras saja. Dia akan keras saja. Okey. Daripada sekeping kertas cikgu boleh jadi segitiga cikgu. Betul. Okey. Jadi cikgu, macam murid-murid kita di rumah tu perlu tak mereka ni pandai, orang kata daripada sudut kiraan tu nak kena sama, nak kena tepat sebagainya baru boleh menghasilkan. Kalau kalau kita buat mock-up, kita tak perlu sangat kira tepat sangatlah. Tapi kalau kita nak dapatkan mock-up yang cantik, perlu ada ukuran yang kita perlu buat. Supaya dia bertemu nanti. Kalau tidak, tak bertemu dia punya garisan tu. Okey cikgu. Garisan dia tak bertemu. Saya pun dah siap cikgu. Sekejap je, saya ajar sikit je. Okey cikgu. Dapat banyak ni. Ini anak murid cemerlang ni. Alhamdulillah. Anak murid cemerlang ni. Baik. Okey. Ini dah siap cikgu, seterusnya? Okey, sekarang bila dah siap, kita nak lekatkan dia. Kita nak cantumkan dia supaya dia kekal. Kita kekal, saya lipat ke ujung ni. Okey, kita akan menggunakan gam Okey. Sini ada gam Sini ada gam. Jadi saya nak gam lah. Aiman pun ada satu gam di sini. Saya dah bagi, dah sediakan. So kita akan mula melekatkan kertas ni tadi. Kita cantumkan. Kita guna bahan-bahan yang mudah yang ada kat rumah je ni Aiman. Kita tak payah nak guna barang-barang yang nak tunggu beli mahal-mahal, tak payah kita pakai yang sedia ada. Okey. Kalau pelajar-pelajar tengok yang saya buat ni, saya dah letak gam. Aiman saya dah letak gam. Ya. Okey. Sekarang ni kita nak lekatkan dia. Kita ada masalah di ujung ni, kita boleh lekat. Okey. Ujung ni kita boleh lekat. Dan di ujung sini kita boleh lekat. Tapi macam mana kita nak lekat di bahagian tengah ni? Betul juga cikgu. Macam mana nak tekan? Macam mana nak tekan? Kalau tekan dia kemik masuk dalam. Betul. Macam mana kita nak buat? So kita ambil pembaris ni, kita masukkan ke dalam. Masukkan ke bahagian dalam. Masukkan bahagian ke dalam Jadi pembaris kita masukkan bahagian dalam dan kita rapatkan tempat kita nak tekan tu. Jadi dia tak boleh tekan lah cikgu. Boleh tekan, dia tak kemik lah. Ini antara teknik yang saya nak tunjuk kepada murid-murid di rumah supaya kita buat sesuatu mock-up tu dia kemas cantik. Kemas cantik. Kemas cantik. Jadi maknanya dengan bahan yang murah kita nampak benda tu kemas dan cantik Jadi dia dekat. Cikgu, macam saya ni kira lulus ke tak lulus cikgu? Itu dah lulus tu. Lulus cemerlang. Okey, baik. Lulus cemerlang Okey. Jadi kita akan untuk seterusnya cikgu? Okey. Kita akan selesaikan bahagian tepi bahagian tepi ni kita rapatkan dia punya penutup. Penutup dia. Kita tutupkan dia supaya dia jadi segitiga. Okey. Jadi kalau murid-murid kita di rumah pun boleh juga buat bersama-sama dengan kita. Ya, boleh. Kita lekatkan. Okey cikgu. Dia dah dekat Dia kalau pakai gam macam ni cikgu, dia mungkin kena lambat sikit lah. Lambat sikit. Kalau kita yalah, ada kesabaran lah kita buat kerja tu. Selalunya pelajar ni yang selalu dia tak jadi, kenapa? Sebabnya dia nak cepat siap. Okey. Bila dia nak cepat siap, jadi benda tu tak jadilah. Betul? Jadi maknanya kita kena buat benda ni secara berhemah dan juga dengan cermat. Jadi maknanya dia akan dapat hasil yang
cantik lah. Baiklah. Okey. Jadi cikgu, bila kita orang kata dah siap menampal orang kata segitiga ni cikgu. Okey. Okey, ini orang kata macam ni betul tak cikgu? Saya buat? Betul. Memang kemas. Memang kemas, cantik. Alhamdulillah. Jadi maknanya kita nak kena siapkan 4. Ya, kita kalau ikutkan lakaran kita perlukan 4. Okey. Perlukan 4. Dan sebelum tu kita ada lagi satu. Ada lagi satu cikgu? Kita perlu buat bingkai. Okey. Sebab dia yang pertama dia punya segitiga. Yang kedua kita perlu buat bingkai dia. Okey, bingkai pun saya ada di sini. Okey, jadi kita buat dia punya bingkai dia, saya pun dah buat dia punya hamparan dia. Hamparan dah potong, dah ada tanda di sini. Dah ada tanda garisan semua. Ini kita akan lipat sama-sama. Okey, boleh cikgu? Ni maknanya ini kira struktur yang paling penting sekali cikgu Ya. Sebab mana kalau orang kata kita dah siapkan badan dia ataupun bingkai dia dengan baik cikgu, barulah kita dapat kita boleh menghasilkan orang kata papan iklan kita dengan baik. Papan iklan kita Okey cikgu. Kita akan lekatkan dia. Baik cikgu, selain daripada gam mungkin ada lagi yang murid-murid kita boleh gunakan, tapi paling mudah sekali gam lah cikgu. Paling mudah gam. Bukan kenapa kita guna gam ni? Sebab gam ni boleh digunakan untuk buat benda lain pula. Okey. Tampan-tampan. Jadi pelajar tu tak payah nak suruh mak ayah, benda suruh mak ayah beli yang lain. Jadi senang. Sekarang dalam keadaan sekarang ni kita kena guna apa yang ada. Apa yang ada. Tapi kalau nak guna juga benda yang lain, boleh kita gunakan glue panas. Oh, boleh juga cikgu. Kita ada tunjuk dalam segmen bahan tadi. Glue panas kita boleh pakai. Kita boleh pakai gam yang kering cepat. Gam yang sekarang ni apa? Letak je lekat terus habis. Gam cepat lekat Ataupun kalau kita nak gunakan plaster ataupun pita. Tape pun boleh juga. Tape pun boleh. Tapi nampak macam cacat sikit lah kan. Sebab kita nak buat papan iklan, tengok-tengok dia punya model dah cacat. Macam mana kita nak buat papan iklan dia. Okey cikgu. Maknanya cikgu, dia asal daripada satu kertas yang lembut. Lepas tu boleh jadi satu kertas yang keras. Boleh jadi kertas yang keras. Sebab tadi cikgu sebut ada tertulang cikgu. Ada tertulang. Tertulang. Kita itu yang menguatkan. Itu yang menguatkan. Jadi kita tak perlu lagi pakai kotak yang tebal. Kita just pakai kertas yang nipis saja dan ada tertulang dia. Dan dia boleh kita cantumkan. Cantumkan dia. Okey cikgu. Okey. Ini kalau kata nak buat kotak hadiah pun boleh cikgu? Boleh. Dia biasanya kalau inilah cara dia. Ini boleh jadi satu perniagaan sebenarnya. Kita dah buat hamparan ni, lipat cantum. Cuma saya gunakan kaedah gam. Ada setengah kotak tu dia just main lekat saja, selitkan saja. Okey. Jadi cikgu, alhamdulillah saya dah dapat siapkan kotak kita ni cikgu. Okey. Jadi kita dah dapat menghasilkan satu dan juga 2 unit sebagai bingkai utama dia cikgu. Baiklah. Bila kita dah siapkan bingkai, apa lagi yang perlu kita buat cikgu? Okey, kita perlu ada tapak dia. Tapak dia? Perlu ada tapak. Tapak bawah dan tapak atas. Tapak bawah dan tapak atas. Saya pun ada lagi. Saya buat lagi. Satu lagi. Hamparan di sini, iaitu tapak. Bahagian tapak dia. Okey, yang paling penting cikgu, kita kena buat lakaran dulu dan kita gunting dulu. Gunting, kita buat hamparan dia. Lepas tu baru kita lipatkan dia lipat. Baik cikgu. Maknanya prosesnya pun macam biasa sama juga cikgu. Proses yang sama tapi item yang berbeza. Proses dia sama saja. Kita lipat dan juga kita cantumkan dia. Tapi saya nampak kat sini cikgu, dia ada lubang lah cikgu. Ada lubang. Nanti kita kena tebuklah nanti lubang ni. Okey. Kita tebuk lubang mungkin ini yang kita nak gunakan untuk pusingkan kotak 3D kita tadi cikgu. Okey. Baiklah. Macam kita buat kuih pula ini sambil lipat, sambil kita bercerita. Sebenarnya senang je nak buat mock-up ni. Mock-up ni senang saja kita nak buat. Yalah, murid-murid kita kat rumah pun cikgu dapat mengisi masa lapang, waktu cuti sebagainya, boleh juga buat aktiviti bersama dengan adik-beradik di rumah, betul cikgu? Ya, betul. Sebab dia boleh buat tidak perlu kawasan yang
betul-betul lapang, ada satu meja pun cukup dah. Dah memadai. Memadai. Okey. Dengan bantuan ibu bapa. Dia tak boleh buat sendiri. Kalau buat sendiri nanti dia membahaya. Kita takut bahaya kepada murid kita. Tak pula boleh guna gunting, guna pisau dan sebagainya gunting, kan. pisau. Jadi maknanya ada nanti bahaya kepada pelajar kita lah. Okey, baik cikgu. Okey. Kita nak siapkan sikit lagi bahan kita. Siap bahan. Okey. Ni garisan saya sikit lagi. Okey cikgu. Ini saya dah siap tebuk dah cikgu tadi. Tapi tak tahu okey ke tak okey lubang ini. Sebab dapat terherut sikit lah cikgu. Tak apa, tak ada masalah. Sebab ini yang kita buat ialah mock-up. Oh, mock-up. Bila mock-up, kita jangan takut erot ke, kita jangan takut dari segi kesilapan. Sebab bila kita kesilapan tu kita boleh baiki semula. Baik. Bila kita membuat model nanti. Cantik cikgu. Jadi kita dah siap dah bingkainya. Ni bahagian kanan dan kiri dan ni bahagian atas dan bawah. Atas dan bawah. Dan ni bahagian tengah. Bahagian tengah. Okey. Okey cikgu. Okey, sekarang kita perlu ada cukup korom dia. Baik. Cukup korom dia kita perlu ada, kalau tengok dalam kita punya lakaran kita tadi. Lakaran kita tadi kita perlu ada 4. Kita perlu ada 4. Ya, perlu ada 4. Baik, jadi kita kena buat magic sikit. Magic sikit. Kita buat magic. Kita perlu ada 4 segitiga. 4 segitiga. Okay. Baik cikgu. Jadi sementara kita nak siapkan bahan-bahan kita ni cikgu untuk kita nak completekan, apa kata kita rehat sekejap. Okey. Dan murid-murid kita pun masih lagi terkekial tu. Nak buat projek kita hari ni dan kita tengok siapa yang buat lagi cantik, right? Dan kita berehat seketika, kembali selepas ini Didik TV KPM. Okey. TV KPM. Berpeluh nak siapkan cikgu. Itulah. Tadi alhamdulillah tadi kita dah siapkan bingkai dia dan juga papan 3D. Segitiga 3D yang kita buat dan sekarang ni cikgu kita nak buat apa pula ni cikgu? Okey. Bila kita rujuk kepada lakaran ceraian tadi, kita ada beberapa bahagian-bahagian yang tertentu. Sekarang kita Aiman dah siapkan. Memang cepat. Cemerlang, cepat Tapi ada satu lagi part yang kita kena ingat. Iaitu kita perlu cantumkan. Kita gabungkan. Kita gabungkan dia supaya jadi produk yang kita nak buat tu. Jadi kalau kita tengok kat depan ni, kita dah siapkan dia punya item-item dia. Ada beberapa item yang kecil-kecil tu kita kemudiankan lah, tak apa. Cuma yang utama. Yang utama, kita ada senarai dia, itu tapak dia. Ini tapak. Tapak. Kemudian kita ada tapak bahagian atas, bawah dan juga kita ada bingkai kiri kanan. Kiri dan kanan. Dan kita ada yang utama iaitu segitiga segitiga prisma ni. Untuk kita letakkan gambar dia nanti. Jadi boleh kita cuba untuk cantumkan cikgu? Okey, kita cantumkan dia. Baik. Kita cantumkan dulu. Di bahagian atas. Maklumlah mock-up mock-up jangan kita expect mock-up tu memang perfect tak. Mock-up dia kita nak nampak rupa dan juga bentuk dia. Rupa dan juga bentuk dia. Okey, baik cikgu. Maknanya dekat sinilah kita nak uji sama ada produk kita ni berjaya ataupun tidak cikgu. Produk ni ada sesuai ke tidak? Sesuai ke tidak? Sesuai ke tidak produk yang kita nak buat ni. Okey cikgu. Kita dah cantumkan dia, masukkan dia. Ini mungkin sukar sikit. Sebabnya main dengan produk ni kecil, kita kena hati-hatilah sikit. Okey, kemudian kita letak bingkai tepi. Okey cikgu, kemudian kita nak kena gam lah cikgu kena gam. Okey, baik. Maknanya cikgu dekat papan-papan iklan di luar sana pun orang kata kalau nak mempamerkan iklan 1 ataupun 2, 3 jenis produk tu boleh guna papan iklan ni cikgu. Ya, boleh. Boleh. Tapi untuk kita kalau nak guna sebenarnya kita kena buat besar lah. Kena buat besar. Ini mock-up sahaja. Ini mock-up ni tidak mestinya saiz sebenar. Mock-up dia untuk untuk kita nak tengok saja produk ini berkesan ke tidak. Berkesan ataupun tidak. Jadi kita buat mock-up. Itu tujuannya mock-up tu. Sebab mock-up dia tak semestinya ikut saiz sebenar. Tapi kalau saiznya cikgu, mungkin kita rasa alamak
tak sesuai lah macam ni, cikgu. Jadi adakah kita nak kena ubah balik ke ataupun Ya, macam kita ni? kena ubah balik. Pada design dia kita kena ubah balik semula. Okey, sekarang kita dah cantumkan dia. Okey. Kita dah cantumkan. Baik cikgu. Jadi maknanya kita cantumkan orang kata keempat-empat ataupun semua perkara yang kita dah buat tadi. Dan cikgu, mungkin kalau kita tengok pada hasil yang kita boleh tengok, cikgu, ada 4 dekat sini, dia boleh ke sana sikit dan kita boleh ke sini sikit, cikgu. Ya, boleh. Untuk ubah gambar yang boleh ubah gambar. kita bawa. Jadi cikgu, kalau kita dapat tengok dekat sini, cikgu, ada ini tapak dia. Ni tapak dia, cikgu. Ni tapak dia. Kita tegakkan. Dah siap dah. Dah siapkan dia. Okey. Ini dah dia mock-up. Oh, baik cikgu. Tapi kalau tengok kat atas ni untuk apa, cikgu? Okey. Sebenarnya di bahagian atas ni adalah, kalau kita tengok daripada lakaran ceraian dia tu, ini adalah gear. Ada gear di atas ni. Oh. Ada gear. Sebab bila kita pakai motor, dia boleh bergerak sendirilah. Takkanlah kita nak pergi papai iklan, kita pergi pusing sendiri. Okey. Tapi oleh kerana kita nak buat mock-up saja, jadi kita boleh pusing secara manual. Dia boleh pusing 3 dimensi. Mana 3 gambar kita boleh letakkan. Dia boleh letakkan. Okay, ini gambar yang pertama, katakan. Gambar pertama, kedua, ketiga. Kedua dan ketiga. Jadi kita lekatkan gambar dia. Jadi mock-up tu kita lekat gambar. Okey, baik, ini cikgu. adalah mock-up. Mock-up. Jadi kalau kita nak tengok kita kena, bila dah ada, kita akan pergi kepada model. Model yang kita nak buat. Boleh kita tengok model kita, cikgu? Model dia. Rupa-rupanya, cikgu, kita buat projek rupanya macam ni lakaran asal dia, cikgu, ya? Ya. Baiklah, kalau murid-murid kita tengok di bahagian depan ni, cikgu, boleh dipusing-pusing lagi, kan? Pusing di sini. Ini untuk papan iklan yang pertama. Papan iklan pertama. Dan kalau kedua, dia kena pusing lah. Pusinglah yang kedua. Jadi kita tak masukkan lagi sebab tak ada orang lagi yang nak masuk. Tak ada orang nak masuk, nak masuk lagi untuk papan iklan, sebab benda ni iklan ni berbayar. Kita tak boleh nak masuk semua dalam ni. Jadi bila dia berbayar, kita tunggu orang bayar dulu baru kita masuk iklan. Baru kita masuk iklan. Tapi oleh kerana RBT ni dia dah bayar, kan? Kita keluarkan. Kita keluarkan RBT. Baik. So dia boleh pusing. Mungkin cikgu ada sedikit rumusan, cikgu, dalam topik pembelajaran kita pada hari ini untuk murid-murid kita di rumah sana. Okey. Jadi untuk pelajar-pelajar di rumah, selalunya dia risau apabila nak buat sesuatu mock-up, dia nak perlu cari bahan-bahan yang mahal, bahan-bahan yang susah nak dapat. Jadi dia perlu ambil bahan-bahan yang ada saja kat rumah. Bahan yang sedia ada saja. Saya rasa kalau kertas A4 ni semua rumah ada. Betul. Kemudian yang kedua, pelajar-pelajar ni bila nak buat sesuatu mock-up tu pastilah kata orang perlu tekun, sabar, dan juga bersungguh buat sesuatu benda tu. Yang ketiga, pelajar tu mestilah ada lakaran ceraian dia, lakaran ceraian, dan juga lakaran ceraian ni mungkin susah sikit lah. Pelajar tu nak buat. Permulaan dia buatlah yang simple. Simple dulu, cikgu. Buat yang simple. Macam saya buat ni sebenarnya tak simple sebenarnya. Yang saya buat ni sebenarnya kompleks, complicated sikit, dia lebih canggih sikit. Cuma kita buat mock-up dan juga model. Bagaimana dengan prestasi keseluruhan pembelajaran saya pada hari ini, cikgu? Okey. Saya rasa Aiman ni dia boleh jadi pelajar cemerlang dalam sekolah. Alhamdulillah, amin. Pelajar cemerlang sebab apa? Apa yang diminta buat ikut gambar ataupun lakaran yang saya bagi tadi, Aiman boleh buat. Alhamdulillah. Tapi sengit-sengit sikit tak apa, cikgu? Sengit tak apa sebab itu mock-up. Alhamdulillah. Mock-up dia kita hanya nak tengok rupa dan juga bentuk. Rupa dan juga bentuk dia tu saja. Sebab tu kita bila kita membuat sesuatu produk, kita jangan expect produk pertama kita tu canggih terus. Terus cantik terus, tak ada. Kita akan buat produk yang kedua. Kita jangan buat putus produk asa, yang ketiga. cikgu. Jangan putus asa. Dan akhir sekali barulah kita boleh pergi kepada satu model. Okey, mungkin cikgu boleh bagi tahu dekat mana murid-murid kita nak dapatkan bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Okey. Murid-murid boleh dapat daripada sumberku KPN. Jadi boleh dapat daripada di situ, dan sumber-sumber yang lain dapat pengetahuan daripada guru, berbincang dengan guru, macam mana kita boleh dapatkan bahan-bahan dan juga teknik-teknik belajar macam mana membuat mock-up dan juga
model. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nizam dan juga Cikgu Koh yang bersama dengan kita pada hari ini, dan murid-murid di rumah sana mungkin banyak lagi apakah perkara kreatif yang anda semua nak buat di rumah sana. Baik, ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye.